Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, kelas mengaji tulis tesis kita dah masuk kepada bab 2. So ini kelas yang ketiga. Kelas mengaji tulis tesis kita dah masuk kepada belajar tentang apa yang dikatakan sebagai konsep dan kerangka konseptual. So malam ni malam ni kita tahu kita akan ada besok Ramadan. So malam ni kita akan ada menunaikan juga nanti sunat tarawih. Jadi nak menunggu masa isyak dan solat tarawih tu, so pakcik buat video ini. So malam ni juga pakcik nak kongsikan penambahan kefahaman kita tentang berkaitan antara asas dalam kajian, extension daripada teori dan kerangka teori itu. Malam ni kita sambung dengan kerangka konseptual. So kita ada dalam lebih kurang 20 slide untuk membincangkan kerangka konsep ni. Saya menggunakan asas daripada slide pertama hari itu, yang kita gunakan warna orange. Tak silap saya, kita buat itu kerangka theoretical, teori dan kerangka teori. Saya pegang base yang sama, slide yang sama, dan saya ubah slide untuk menjelaskan konsep dan konseptual. So slide kali ni saya gunakan dark purple punya slide, tukar sikit lah supaya nak bezakan teori dan konsep. Kenapa konsep tu penting dalam penulisan tesis ataupun dalam penulisan literature review? Kenapa konsep ni penting? Saya ulang balik sikit. 2 hari lepas kita cover teori. Dia menjadikan asas atau punca ilmu utama dalam menjadi satu arah tuju atau memandu kajian kita dalam proses penyelidikan. Jadi sesuatu yang utama, yang main tu, yang teori tu, dia perlu sokongan. Sebab tu kita perlukan literature review. Dia bukan hanya bincangkan teori dan faktor-faktor ataupun komponen-komponen yang menyokong teori tersebut. Jadi beberapa bentuk dalam penyelidikan ini, dia tidak hanya dalam bentuk teori. Ada yang bangunkan kerangka, kerangka tu framework lah. Ada yang base pada model, dan dalam bentuk garis panduan, apa lagi, instrumen, index dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak tunjukkan yang pentingnya konsep ni sebenarnya dia menyokong teori tersebut. Cuma dekat sini saya gunakan dua istilah saya guna, ataupun dua keyword saya gunakan. Jadi konsep tu sebenarnya dua benda. Yang pertama adalah perkembangan. So ilmu tu berkembang. So perkembangan. Jadi seseorang yang buat konsep dan konseptual ni, dia sebenarnya dia berkembang, dia mengembangkan ilmu. Kita propose. Sebab tu conceptual framework ni kita propose daripada mana? Asas tu daripada teori. Kita go through the slide supaya kita dapat faham apa yang saya katakan, yang konsep ni adalah perkembangan dan sokongan daripada teori utama. Kenapa konsep nombor satu? Konsep yang berkembang dan menyokong teori utama kajian yang mendasari dan memandu kajian. Jadi saya punya definisi, apa itu konsep? Konsep adalah satu perkembangan dan sokongan daripada teori utama kajian yang mendasari, yang memandu dalam proses penyelidikan ini. Nombor dua, kita tetap setiap pemilihan model, contoh dia, kita mesti ada sebab dan justifikasi kenapa kita menggunakan model. Beberapa model yang menjadi penyokong atau support kepada kajian ini secara direct ni kepada teori utama tadi. Namun apa saja pemilihan kita, model menjadikan sokongan tadi, dia perlu beri justifikasi terhadap pemilihan konsep ini. Konsep ni model dan lain-lain lah. Ketiga, membincangkan penggunaan konsep tersebut dalam beberapa model, amalan industri atau kajian lepas yang relevan. Masuk kat sini adalah kita kena tahu
beberapa yang kita pilih tadi menjadikan satu konsep, contoh model. So beberapa model-model lepas atau model-model kajian terdahulu kita ambil, kita kena jelaskan penggunaan dia. Maksudnya sebelum ni orang gunakan model tu, apa dia punya finding dia, and so apa dari segi selain daripada model, amalan industri dia berdasarkan kajian-kajian lepas. Jadi membincangkan penggunaan konsep tersebut. Kemudian last sekali juga, kenapa kita penting juga nak berbicarakan tentang konsep ni, sebenarnya kita akan mengaitkan juga dengan kerangka konseptual. Macam mana kejadian kerangka konseptual tu berlaku, macam mana proses dia. Yang saya sebutkan tadi, perkembangan kan, daripada kerangka teori itu berkembang menjadi kerangka konsep. Jadi kalau you all follow beberapa slide sebelum ni, memang lepas kita propose kerangka teoretikal, kita dah identify kerangka teoretikal, kita akan menggunakan sokongan-sokongan lain yang dipanggil konsep ini untuk memperkembangkan dan menyokong kerangka teori tadi sehingga menjadi satu kerangka konseptual. Beberapa definisi jelas menunjukkan bahawa sekiranya penyelidik mampu keluarkan kerangka konseptual, dia dah berlaku extension dalam kajian. Jadi setiap researcher akan mengeluarkan satu kerangka konseptual yang berbeza dengan orang lain. Yang sama adalah kerangka teori, sebab kita ambil daripada satu teori dan beberapa teori atau beberapa teori untuk menjadi kerangka teori. Jadi kerangka teori itu berdasarkan kajian-kajian terdahulu. Secara fixnya kita tak buat modifikasi dalam kerangka teori. Kita adopt, kita ambil dalam bentuk inilah satu teori atau beberapa teori menjadikan kerangka teori. Tetapi ilmu tu berkembang, disiplin tu berkembang. Dari satu negara ke satu negara, dari satu bidang ke satu bidang, malah dari satu penyelidik kepada satu penyelidik. Ilmu tu berkembang. Jadi perkembangan itu perlu diberi justifikasi yang saya sebutkan tadi, dan dia berkembang tapi frame, rangka dia, kita nak berkembang pun tapi teori tadi kita tetap ikut, jadikan sebagai rangka je. Okey, macam saya nak buat kereta, jadi saya akan buat juga bentuk kereta, bentuk kereta. So ada body, ada tayar dan sebagainya. Tetapi saya kembangkan untuk keperluan semasa. Mungkin lepas ni engineer menciptakan yang kereta boleh jalan atas air. Okey, jadi di atas darat pun boleh jalan dan di atas air pun kereta boleh jalan. Jadi saya kembangkan teori kereta tadi untuk dari segi perkembangan semasa untuk menghasilkan sebuah kereta yang bukan hanya boleh jalan di jalan tar di darat saja, tetapi dia boleh jalan juga di atas air. Saya tak mengetepikan teori dan kerangka teori tadi, tapi saya kembangkan dia. Jadi saya perlukan beberapa bacaan model-model lain, model-model kapal layar ke, model-model boat ke, yang akan support kepada kerangka teori tadi sehingga kita sebagai researcher dapat keluarkan satu konseptual. Ada definisi mengatakan kalau seseorang researcher tu boleh keluarkan konseptual, selain daripada extension dia boleh jadi novelty. Ikutlah mana-mana definisi. Okey, seterusnya apa itu konsep? Okey, kalau you masih ingat lagi yang saya sebutkan teori itu dijadikan satu set. Saya gunakan perkataan set. Okey, tapi konsep ni definisi yang saya nak membezakan supaya kita boleh bezakan apa itu teori dan konsep. Saya tulis satu perkembangan dan sokongan. Jadi konsep ni ada dua perkataan saya guna, iaitu perkembangan dan sokongan kepada teori utama. Dia satu perkembangan dan sokongan kepada teori utama kajian. Boleh dari okey, ini nak kena jelaskan, takut nanti orang bergaduh. Okey, teori ada banyak. Okey, teori ada banyak. Dalam sebuah kajian ada, ambil dua, ada teori A dan teori B. Teori A paling bersesuaian untuk dijadikan asas kajian yang akan memandu proses penyelidikan. Namun teori B dia tak boleh jadi utama sebab teori A. Jadi teori B ni akan jadi support. Jadi jangan terperanjat dan terkejut. Jangan kita nak membandingkan, ada orang guna konsep yang dikatakan sokongan teori utama tadi menggunakan teori juga. Jadi saya nak mengelakkan jadi kekeliruan, saya tulis teori sokongan. Teori sokongan. Okey.
teori sokongan, model, polisi, hala tuju, penanda aras, benchmarking, garis panduan, kod amalan industri, amalan terbaik atau best practice. So semua ni, inilah konsep. Konsep terjadi, kita boleh ambilkan sesuatu tu menjadi konsep kajian kita daripada teori sokongan, model akademik, model industri, kemudian daripada polisi, dasar-dasar daripada kerajaan, hala tuju, penanda aras, benchmarking, lepas tu guideline, garis panduan, kod amalan industri dan best practice, amalan terbaik. So semua ni ambillah dari konteks academics, industri dan governments untuk menjadi support kepada kajian. Dia support kepada teori yang kita pilih tadi. Okey, jadi itu maksudnya konsep. Konsep daripada mana? Daripada sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Dia tetap menjadi support kepada kerangka teori dan teori yang kita bincang 2 hari lepas. Okey? Kenapa? Dia mengandungi apa? So dalam model tu ada apa? Dalam polisi tu ada apa? Dalam hala tuju ada apa? Semua yang saya sebutkan tadi ada elemen, komponen, pemulih ubah, konstruk, subkonstruk, tema, subtema dan amalan. Okay, sebab kita bila nak buat research, kita perlukan komponen yang ada dalam model hala tuju polisi tadi. Jadi ini jadikan sebagai support. So untuk apa kita refer semua konsep ni? Sama dengan teori, tujuan dia sama, iaitu nak dapatkan makna, penjelasan, melengkapi, perkaitan, saling berhubungan secara berstruktur dan sistematik. Jadi ayat ni sama dengan kerangka teori, cuma saya ubah sesuai untuk relatekan yang hari tu teori, yang ini konsep. Tapi in the end dia sama. Untuk menghasilkan elemen, komponen, pemulih ubah, konstruk, subkonstruk, tema, subtema, amalan yang dapat memberikan makna, penjelasan, melengkapi, perkaitan, saling hubungan. Jadi sama. Jadi dekat atas tu yang saya ubah. Okey. Yang kedua, apa itu konsep? Membincangkan konsep atau konsep-konsep. Bila saya sebut konsep-konsep tu terdapat lebih daripada satu lah. Saya nak cakap konsep, kau kata konsep boleh satu je ke? Tak boleh lebih ke? Sebab tu tulis konsep atau konsep-konsep yang menyokong teori utama, yang kerangka teori tadi itulah, yang mendasari karya kajian dan akan pula membentuk kerangka konseptual. Jadi untuk hari ini kita punya objektif last, kita akan keluar satu kerangka konseptual dan akhirnya nanti 2 hari lepas pula, 2 hari akan datang pula, so kita akan cover pula kerangka kajian. Lepas kerangka konsep jadi apa pula? Okey. Ini penjelasan. Saya tahu ramai orang akan tanya, wajib ke tiga-tiga kerangka teori, kerangka konseptual ni kerangka kajian? Okey, kita panggil fasa lah, ataupun kita boleh panggil fasa lah, fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Ada yang kajian dia itulah kerangka teori, itu dia yang mendasari kajian. Dah clear dah. Berdasarkan kerangka teori yang diambil daripada teori lepas, dia tak ubah suai apa-apa, ambil je kerangka teori itu, boleh terus mandu kejayaan dia, boleh mandu proses penyelidikan ni, cukup. Ada, memang ada. Jadi kajian ini maksudnya dia tak perlu konsep. Okey, jadi dia dah ambil daripada kerangka teori pun dah jelas dah. Jadi dia buat apa nak keluarkan konseptual kalau teori dah jelas? Cuma dalam proses penyelidikan dalam sebuah tesis yang membezakan master dan PhD, dekat sini ialah kerisauan sedikit. Mungkin beberapa scholar dan supervisor dan penilai not agree student PhD cuma kita adopt theoretical theory. Jadi maksudnya apa benda you punya sumbangan, apa you punya extension? Teori tu dah lama wujud, kerangka tu dah wujud. So you ambil balik kerangka tu jadi kerangka kajian, dia jadi macam total replicated. Maksudnya kita cuma ambil saja dan test di Malaysia. Okey, tetapi kita terlepas pandang perkembangan ilmu tu dah berkembang, government dah buat macam-macam guideline, panduan, blueprint, orang industri dah semakin maju, dah berkembang, annual report dah jelaskan semua benda tu, researcher luar negara, dalam negara dah macam-macam buat. Tetapi you punya seorang penyelidik tu, you hanya terbantut ataupun hanya melihat kepada perspektif yang sangat sempit, hanya menggunakan teoretikal tersebut untuk mendasari kajian. Jadi pembahasan tu, penghuraian dalam literature review tu untuk beri kejelasan dan pemahaman tu agak singkat, sempit. Okey.
Justru itu bila seorang researcher dia explore di semua perspektif dan maklumat dan dokumen yang ada, dia semakin luas ada semakin luas dah pemahaman dia tentang sesuatu topik itu. Okey. Dalam penyelidik konsep perkembangan dan sokongan kajian boleh hanya ada satu. Sebab tu saya tulis ni dalam ni, dalam konsep ni dia boleh satu. Kalau satu tu kita ambil satu model ni dah boleh cukup dah support teori ni. Tapi make sure model kita adalah lengkap dan bertepatan dan menyokong teori utama. Dan juga boleh lebih daripada satu. Ambil banyak, ada model, ada benchmarking. So ada beberapa konsep untuk support pada teori utama. Make sure dia saling melengkapi dan menyokong. Jangan hanya aku refer model banyak ni. Yelah, what purpose you ambil model ni? Adakah dia melengkapi kepada kita punya theoretical kajian tadi, ataupun sekadar bilangan? Bila orang tanya banyak model, banyak, saya refer 50 model sebagai satu kuantiti, ataupun dia satu yang melengkapi dan menyokong kerangka theoretical. Kan saya sebutkan ada dua keyword dia. Walaupun kerangka konseptual ni dia berkembang, dia extend daripada kerangka teori, tetapi dia tetap menyokong kepada kerangka teori tadi. Jadi sebab tu orang kualitatif dia ringan sikit bab ni. Orang kuantitatif tak boleh, sebab tu dia kena pilih teori yang tepat. Sebab kenapa teori yang tepat? Sebab dia akan mendasari kajian. Sebab kita akan propose konseptual. Tapi kalau konseptual tu dibangunkan tidak merujuk kepada kerangka teori, kenapa bangunkan kerangka teori? Jadi kerangka teori tak perlulah. Dekat sini lah perlunya alignment antara kerangka teori dan kerangka konseptual. Okey, slide saya kali ni banyak bentuk gambar rajah supaya you all nak nampakkan clear. Nanti di tengah-tengah nanti saya akan tunjukkan macam mana visual yang daripada satu proses kerangka teori itu dia berkembang menjadi kerangka konseptual, dan macam mana kerangka konseptual itu terjadi dengan adanya support ataupun konsep-konsep lain yang menyokong kepada pembinaan konseptual dalam kerangka konseptual itu sendiri. Okey. Kemudian apa itu konsep? Untuk slide yang berikutnya lah semua kajian perlu ada konsep. Ibarat macam kita nak berjaya mesti ada orang yang menyokong, ada yang assist sebagai membantu dalam apa proses pun. Jadi sama dalam penyelidikan, konsep tu perlu, sebab konsep tu sokongan, support kepada yang main kita utama. Jadi kita merujuk teori untuk dapatkan pengetahuan dan asas ilmu tu, tapi kita sebagai seorang researcher kita kena rigorous. Kita kena refer pelbagai sumber-sumber lain supaya dia menjadi satu kajian yang menyeluruh. Justru itu konsep itu adalah mewujudkan perkembangan dan menyokong teori utama tadi yang secara praktikalnya dapat membantu penyelidik memahami yang ulangan yang itu saya sebut. Sama je macam teori, untuk memahami gelagat manusia, budaya, proses pembuatan keputusan, dan kemudian buat action, buat tindakan di kalangan individu, siapa lagi impact kerajaan, siapa lagi industri, organisasi, komuniti dan masyarakat. Apa saja yang kita kena buat, kita mesti tahu ini implikasi dia, ini manfaat dia, siapa impact tu yang akan dapat. Jadi sama je, cuma yang bezanya dia satu proses perkembangan dan sokongan kepada teori utama. Tetap macam teori itu wajib perlu ada dalam penyelidikan, sebab kita pernah jelas kan, teori itu adalah asas ilmu, dan konsep pun perlu ada untuk menyokong teori ni. Itu kalau jadi researcher refer konsep tak rigorous lah you punya research ni. You tak refer maklumat perspektif yang kaya, yang pelbagai maklumat yang menyeluruh, pelbagai agensi, semua angle you tengok. Maksudnya you ada juga yang you tak tengok lah dari segi dokumen dan dari segi perspektif tu anda tidak melihat. Jadi maksudnya research ni terlalu spesifik kepada teori sahaja. Okay? Kemudian sama juga dengan kerangka teori, sebab kita tahu teori, konsep dan kajian tu dia mesti sifat dia sama, cuma istilah dia macam tadi, teori tu dia asas segala ilmu tu, punca asas kuasa ilmu tu. Okey, tapi konsep ni dia nak perkembangan tu dan dia nak menyokong kerangka teori tu. Okey, jadi sama je, dia akan mensintesiskan, mengikat, mengintegrasi, mensinergi, and semua benda tu
dari aspek teori utama tadi, mensinergi utama dengan yang itu tak ada dengan ni. Itu mensintesiskan mensinergi teori, ini teori dan dia dah berkembang dah, teori dan konsep. Sama ada satu konsep atau beberapa konsep yang kepada sesuatu elemen, komponen, pemulih ubah, konstruk, subkonstruk, tema, subtema, amalan yang dapat memberi itulah makna, penjelasan, melengkapi, berkaitan, saling hubungan yang dapat difahami oleh individu, kerajaan, industri dan masyarakat itu sendiri. Okey, cuma beza dia kat sini saya tambah mensintesis, mengikat, mengintegrasi, mensinergi teori utama kajian dengan konsep dan beberapa konsep. Yang tu je. Jadi bezanya slide ni dengan slide dekat kerangka teori itu bincang teori ni. Sekarang teori dan konsep. Okay, kalau you faham sekarang ni, dulu 1 campur 0 1. Sekarang 1 campur 1 jadi 2. Apa 1 campur 1 tu? Teori campur konsep akan jadi konseptual. Konseptual tu bukan konsep je. Konseptual datang daripada teori plus konsep. Kalau kerangka teori datang daripada teori. Sama ada 1 teori ke 2 teori, 3 teori, itu akan jadi kerangka teori. Tapi kerangka konseptual apa formula dia? Kerangka teori plus konsep akan jadi kerangka konseptual. Itu indahnya research kita. Apa saja yang kita ambil, kita guna dalam penyelidikan tu, kita bukan ambil okey ini untuk engkau, duduk diam. Tak. Dia saling berkait dan saling berterusan, continuous kegunaan dia dalam sebuah penyelidikan. Okey, apa itu kerangka konseptual? Okey, yang tadi itu konsep, saya definisikan apa itu konsep, perkembangan dan sokongan itu, dan saya jelaskan sumber-sumber macam mana dapatkan konsep tu, daripada teori sokongan, daripada model, daripada polisi, daripada guideline, daripada benchmarking, daripada best practice, apa lagi, ethics code industri dan lain-lain. Okey, saya tambah sikit, ubah suai daripada kerangka teori. Nanti you boleh letak slide you yang lama tu, kerangka teori, kerangka konseptual. Dia punya objektif tetap sama, tetapi pengistilahan tu ada sedikit perbezaan supaya bezakan apa itu kerangka teoretikal, apa itu kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah satu set gambar rajah dari segi rangka. Dia boleh jadi simbolik, dia boleh jadi abstrak, yang bertindak sebagai perkembangan dan sokongan kepada kerangka teoretikal dalam memandu proses penyelidikan yang menghubungkan beberapa dari yang konsep tadi apa? Teori sokongan, model, polisi, hala tuju, penanda aras, garis panduan, kod amalan industri dan amalan terbaik yang dijadikan elemen, komponen, pemulih ubah, konstruk dan subkonstruk, tema, subtema, amalan yang memberi makna, penjelasan dan melengkapi dan saling berhubungan secara berstruktur dan sistematik, dan menjelaskan pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian dan hipotesis, kajian literatur dan metodologi kajian yang dapat difahami oleh individu, kerajaan, industri dan komuniti masyarakat. Jadi saya pakai base kerangka teoretikal, jadi saya ubah supaya ini pula menjadi kerangka konseptual. Jadi nak beritahu yang konsep ni apa elemen-elemen dalam konsep, saya tukar, iaitu saya letak elemen teori. Sekarang ni elemen konsep. Okey, elemen konsep tu dia akan menjadi perkembangan yang menyokong kerangka teori kajian. Jadi dekat dalam ni ada yang saya dah jelaskan dalam slide, nanti you all refer lah. Okey. Alright. Kemudian kita sambung pula. Saya ada tunjukkan satu formula yang saya sebutkan tadi. Dalam satu muka surat saya tulis apa itu kerangka konseptual, saya letak dalam bentuk formula pula teori. Okey, saya dah beritahu teori datang daripada satu atau beberapa teori. Jadi kita kena decide mana satu teori akan mendasari kajian sehingga terbentuknya menjadi kerangka teori. Kan macam you all itu dah buat dah. Saya dah buat sikit test, pilih set A ke set B. Jadi kita ada test lagi berapa set lah untuk menjelaskan kerangka konseptual. Okey, jadi faham teori boleh datang dari satu atau lebih beberapa teori yang akan kita pilih, yang akan mendasari dan memandu kajian untuk kita akan membentukkan satu gambar rajah atau rangka atau simbolik atau abstrak yang dipanggil sebagai kerangka teoretikal. Okey, sekarang kita nak bangunkan kerangka konseptual. Sebelum tu kita kena faham konsep. Apa itu konsep? Konsep pun boleh jadi satu atau beberapa konsep yang datang daripada
model, polisi. Tadi yang saya sebut tu, garis panduan, kod amalan industri, amalan terbaik dan penanda aras. Lagi apa? Amalan best practice tadi. Jadi saya beritahu konsep boleh datang daripada elemen-elemen ni. Jadi last kali baru kita bentukkan, kita dah faham teori tu apa, konsep tu apa, baru kita boleh bangunkan kerangka konseptual. So kerangka konseptual ni bila dijadikan formula, kerangka konseptual sama dengan kerangka teori plus campur. Jadi formula untuk kerangka konseptual, kerangka teori plus yang saya sebutkan tadi apa? Teori sokongan, model, hala tuju, polisi, garis panduan, kod amalan industri, best practice dalam industri. Jadi kita faham, jadi kalau kita refer semua benda tu, dah refer semua sekian-sekian tu, jadilah kita punya di kerangka konseptual. Jadi kita tu kerangka konseptual. Jadi nak buat kerangka konseptual, kita tak boleh lupalah teori tu. Jadi boleh tak saya buat definisi? Contohlah orang punya definisi, bila dia faham dia akan keluar dia punya definisi. Jadi saya nak beritahu, saya referkan teori itu sebagai jadi macam frame je lah, jadi macam rangka je lah, nak buat rangka je. Jadi apa isi dalam rangka tu terpulang kepada pembacaan maklumat atau dokumen yang saya refer daripada konsep-konsep yang elemen-elemen tadi untuk menjadikan sesuatu. Daripada rangka tadi menjadikan sesuatu yang saya penuhkan isi. Rangka dah ada guide kita, A, B, C, D. Macam mana nak buat A tu? Aku sediakan rangka je A. Apa komponen dalam A tu, kau kena cari sendiri. Kau kena buat pembacaan je. Jadi semua orang tahu. Bagus kat macam tu. Jadi research kita ada guide. Itulah guide. Sebab tu kita perlukan teori untuk guide kita. Jadi elemen yang ada dalam tu terpulang kepada penceritaan berdasarkan yang saya sebutkan tadi untuk menjawab masalah dan persoalan kajian. Jadi carilah sumber-sumber daripada modal ke, daripada industri ke, daripada komuniti ke, untuk kita lebih faham dan lebih jelas apa yang patut, yang komponen yang berada ataupun elemen, konstruk, subkonstruk, tema, subtema tadi yang berada dalam A, yang berada dalam B, C dan D. Jadi kita teoretikal tu cuma keluarkan kepala je, ibu je, A apa, B apa, C apa, D apa. Kita ada D, A, B, C, D. So apa yang ada dalam A? So ni peranan konsep. So konsep akan banyak ada pembacaan, so dia akan menemukan komponen-komponen yang lebih sesuai untuk on behalf ataupun elemen-elemen yang berada dalam bawah under umbrella A tu sendiri. Jadi saya buat conclusion kat sini. Kalau nak faham kerangka konseptual dari segi formula, kerangka konseptual sama dengan kerangka teoretikal campur dengan konsep. Yang terdiri konsep tu boleh jadi daripada teori sokongan, model-model, polisi, dasar polisi, garis panduan, hala tuju, apa lagi, amalan terbaik industri, kod industri dan lain-lain, yang bersesuaian dalam bidang ilmu masing-masing. Jadi yang ni yang you all kena tengok nanti dalam slide nombor 7 nanti. Saya tunjukkan satu gambar rajah yang daripada yang belah kiri itu adalah kerangka teoretikal, yang tengah-tengah nanti saya buat simbolik je lah, supaya kalau you faham. Saya tulis KT tu kerangka teoretikal lah, kalau saya tulis KK tu kerangka konseptual. Yang kalau saya yang lain-lain saya tulis lah maklumat lain. Jadi saya nampak dalam slide nombor 7 ni, muka surat 7 ni, saya tulis ini teori. Ini teori yang kita referkan, teori A, teori B, teori C. Jadi kerangka teoretikal saya merujuk pada 3 teori. Tiga teori ini menjadi asas ataupun menjadi frame, menjadi rangka saya sebelum saya dapat propose satu konseptual yang baik dalam kajian ini. Dalam kata lain, yang ada semua elemen tu, yang ada komponen, elemen, pemoleh ubah, konstruk, tema dan amalan itu. Macam mana saya nak dapatkan elemen-elemen itu adalah merujuk pada sumber-sumber yang sokongan tadi itu. Yang konsep-konsep tadi yang saya sebut berulang kali itu, supaya nak you all lekat daripada sumber-sumber sokongan, daripada teori sokongan, model, hala tuju, garis panduan, best practice dan lain-lain. Jadi saya lukis gambar rajah tu A, B dan C. Jadi konseptual tu ada A, B, C je lah, sebab kerangka teoretikal kita A, B, C. Tapi apa yang ada dalam A ni? Apa komponen yang ada dalam A ni? Apa variable dalam A ni? Apa konstruk dan tema yang ada dalam A ni?
Ini melalui proses pembacaan kita tadi yang refer pelbagai sokongan dia. Jadi A tadi dapatlah keluarkan dia punya anak dia ataupun dia panggil elemen atau komponen tadi. Jadi A tadi keluarlah AXX, AYY. Mana datang AXX ni, AYY datang daripada teori? Tak, teori cuma keluarkan A saja. Tapi apa yang perlu ada dalam A ni kita yang kena faham dalam situasi kajian kita. Jadi saya jumpa AAX dengan AYY. So daripada mana? Saya jumpa daripada model dan polisi. Model dan polisi ni menjadi satu konsep yang dipanggil sokongan. Dia dah berkembang. Dulu orang bangunkan teori ini, mana ada wujud model dengan polisi ni. Tapi sekarang katalah teori tu 1950, model tu mungkin 2016. Polisi kerajaan buat baru tahun lepas. Jadi kaitkan government policy dengan model itu sebagai apa? Sub konstruk yang berada dalam A tadi. Itu yang kena refer tu. Okey. Kemudian untuk teori B pula sama juga, saya menemukan daripada ikut frame B tadi tu, saya jumpa beberapa konsep yang boleh support kepada teori B tu. Saya jumpa BSS dengan BTT. Ni jangan tanya saya kenapa S dengan T, cuma nak nampakkan differentiate je kan. BSS dan BTT tu saya dapat daripada model, saya boleh dapat daripada garis panduan dan amalan industri. Practice dia, best practice dia. Okay? So saya dapat 3 sumber daripada model, garis panduan dan juga daripada industrial practice. Okey. Kemudian untuk teori C pula nak dapatkan dia punya komponen dan elemen dalam teori C untuk bersesuaian dengan dia, sebenarnya dalam teoretikal itu ada dah dia punya elemen, tapi mungkin elemen tu mungkin perlu diubah sesuai ikut perkembangan sekarang ni, perkembangan politik, ekonomi, sosial, teknologi. So kita kena tukar, tapi benda yang sama tapi kita kena tukar dengan nama baru merujuk kepada satu practices yang baru. Jadi saya jumpa yang untuk teori C itu, untuk tentukan komponen dan elemen tu, saya merujuk kepada model, SOP, Standard of Procedure, kemudian jumpa dengan teori, kemudian saya jumpa dengan amalan, best practice juga daripada industri. Jadi dan juga semua benda ni selain daripada kita merujuk pada model tu, dia boleh juga saya tambah bawah sekali tu secara general, sokongan juga boleh datang daripada literature review. Cuma literature review ni yang general je lah. Sebab literature review yang detail nanti berdasarkan kajian-kajian lepas, ini yang akan guna dalam kerangka kajian. Kerangka kajian akan berdasarkan finding, dapatan-dapatan kajian lepas. Itu kita satu-satu lah. Mula kerangka teori, daripada teori, kemudian kita buat kerangka konseptual, teori campur dengan semua benda tadi, teori sokongan, model, polisi, dasar, garis panduan, hala tuju, practices industri, tu semua. So next nanti bila kita dah ada konseptual, kita nak extend lagi, nak kembangkan supaya dia dapat menjawab kita punya persoalan kajian, persoalan hipotesis kajian, hipotesis dia secara spesifik. Bila kita kena refer dengan beberapa kajian-kajian lepas secara direct ataupun indirect, sama ataupun CP-CP atau lebih kurang, tapi make sure kita nak compare dengan orang yang buat research. Kita tak nak orang konsep. So konsep-konsep ke review semua tu dia lebih sesuai dekat konseptual. Tapi bila sampai dekat research findings, bila sampai ke dapatan, dia sangat membantu dalam pembangunan kerangka kajian. Okey. Tengok gambar rajah ni, saya rasa you all boleh faham. Cuma nanti saya nak tambah baik sikit gambar rajah ni, saya nak label supaya lagi kang beza mana satu teori, mana satu konsep. Okey, kemudian saya ada buat test. Nanti test ni kita akan bincang juga nanti dekat grup WhatsApp. Saya cerita general je supaya tak adalah memberi satu jawapan yang tepat, supaya saya nak jadikan satu benda konsep kita engagement dekat grup WhatsApp nanti untuk saya nak dengar jawapan you all, pilih yang mana dan kenapa you pilih yang tersebut. So sama juga, hari tu kita ada set A dan set B. So saya tambah sekali ni banyak sikit set. So antara set A, B, C, D dan E, antara set A, B, C dan E, mana yang anda pilih dan sesuai dalam menentukan konseptual kajian. Daripada A, B, C, D dan E ni, anda boleh pilih satu atau lebih. Maksudnya boleh pilih lebih daripada satu dan mohon beri justifikasi kenapa anda pilih set-set tertentu ni. Dia sesuai untuk jadikan kerangka konseptual. Okey.
Jadi saya tunjukkan gambar aja. Okey, yang atas tu kerangka teori kita. Last kali tu akan jadi kerangka konseptual. Tengok gambar set A tu. Jadi ABC tu, yang last kali tu ABC tu, kita ada 3 teori. Teori 1, teori 2 dan teori 3. Dan teori 3 ni sebenarnya kita gunakan dalam kerangka teoretikal. Kemudian kita akan keluarkan, jadikan kerangka konseptual tu satu je. Kan? Adakah dengan kita refer beberapa teori, itu kan saya benarkan, iaitu kerangka teori boleh datang daripada bukan satu teori, iaitu boleh lebih daripada satu teori, andaikan penggunaan 3 teori, dan 3 teori itu dia saling lengkap dan melengkapi, bukan teori redundant, dan ketiga-tiga teori itu boleh mendasari kajian sebagai kerangka teoretikal. Kemudian hari ini kita nak buat kerangka konseptual. Adakah kerangka konseptual tu 3 teori tadi membentuk satu kerangka konseptual? Okay, daripada kita punya pembelajaran tadi, nanti kita akan bincang kat grup. Adakah, boleh ke satu kerangka konseptual satu saja terhasil? Macam mana dia terhasil? Dia terhasil daripada ketiga-tiga teori tadi, boleh atau tidak. Jadi kalau secara asasnya saya nak perjelaskan, sebenarnya dalam sebuah kajian kita memang dalam konsep ada beberapa elemen. Ada elemen saya sebutkan tadi kan, teori sokongan, model-model, dasar polisi, dia ada garis panduan, benchmarking, penanda aras, dia ada code industry practice, dia ada best practice. Tetapi kesemua elemen-elemen tu boleh satu, konsep tu ada satu atau lebih, akan membentuk satu konseptual. Jadi nanti you tengok set A ni sama ada nanti jawapan you nak bincang nanti di grup WhatsApp, supaya you nak tengok sama ada orang tak yang refer set A ni menjadi satu konseptual kajian. Penerangan tadi dah nampak jawapan dah. Lebih lanjut kita dekat grup WhatsApp. Okey. Set yang kedua. Set 2 ni okey. Dia membangunkan konseptual. Okey, daripada 3 teori tadi tu, teori A, teori B, teori C, saya gunakan 3 teori. Tapi bila pindah dekat konseptual tu, macam tadi dipindahkan dalam bentuk konseptual, A pun ada, B pun ada, C dah ada. Boleh tak kita refer 3 teori, tetapi bila dalam pembinaan konseptual, kita boleh nampak hanya 2 teori je yang mengikat konseptual tu. Ibarat seperti satu teori lagi tertinggal. Jadi sekarang ni kenapa kita refer 3 teori ya? Sebab bila kita tengok konseptual ni, betul-betul yang membantu pembinaan konseptual framework tu datang daripada 2 teori, bukan daripada 3 teori. Walhal kita tengok dalam kerangka teori tu ada 3 teori. Tapi bila kita check kat kerangka konseptual jadi dia 2. Kenapa 2 dan kenapa dia bukan 3? Dan itu juga you kena buat decision sama ada boleh atau tidak kerangka konseptual tadi kita berkembang dan menyokong ke semua teori atau hanya sebahagian daripada teori. Jadi dia sesuai tak kerangka macam ni? Sesuai tak untuk jadi kerangka konseptual? AC itu sesuai atau tidak? Okey, kemudian kita dalam satu gambar rajah teori, dia boleh tak dia jadikan dalam konseptual, dia ada bahagian-bahagian dia tak? Dia macam ada IV, dia ada macam DV, dia ada mediating. Okey. Daripada 3 teori tadi, okey, teori A, teori B, teori C, dia membentukkan satu konseptual hubungan ataupun kita panggil konseptual framework, tapi ada hubungan antara variable dengan variable, tetapi bila kita tengok dekat variable itu tidak melibatkan rangka atau elemen-elemen ataupun bukan elemen, rangka dalam teori tadi. Jadi kalau tengok teori ada teori A, B dan C, tapi bila tengok model ataupun kerangka hubungan ni tidak ada pula A, B, C, yang cuma ada A dan C je, B missing. Adakah konseptual tu dia boleh dibina hanya menggunakan sebahagian rangka daripada kerangka teori? Dia tak pakai A, B, C tapi dia pakai A, C. Okey? Boleh atau tidak? Boleh tak macam orang kata boleh je, teori sebut je teori apa nak pakai, nanti masa nak buat konseptual pilih je mana yang sesuai. Ataupun satu lagi keadaan, dari awal lagi kerangka teori tu kena pilih dengan tepat, dengan praktikal, dengan relevan, supaya dia akan mendasari konseptual, supaya orang yang bangun konseptual tu betul-betul akan ambil daripada teori tu menjadi sebagai rangka kajian. Okey, tu set dia. Set berikutnya
Ni dia lain. Dia ambil ketiga-tiga teori tadi tu, ketiga-tiga teori A, B, C tu, dia akan membentuk satu konseptual. Dan konseptual tu memang guna ketiga-tiga teori tu. Akan guna ketiga-tiga teori tersebut. Okey. Jadi kita kena faham kat sini dari segi gambar rajah nanti kita boleh bincang antara set-set berikut, nanti kita decide lah set mana yang kita akan pilih kan. Saya ada beberapa set kat sini kan. Set A, set B, set C, set D. Okey, ada satu lagi set kita pakai tiga teori, teori A, teori B dan teori C. Tapi tiga-tiga teori dia akan membentuk satu model ataupun kerangka hubungan. Maksudnya ada satu teori itu akan jadi IV, satu teori itu akan jadi DV, satu teori itu akan jadi mediating. Bolehkah kita gunakan tiga teori dan setiap teori itu, katakanlah teori A jadi IV, teori B jadi mediating, teori C jadi DV. Boleh tak kita buat tu sebagai satu kerangka konseptual? Boleh atau tidak? Saya nak tengok you boleh faham ke tak faham apa tu dia sebagai kerangka konseptual. Okey, saya ulang balik dari segi gambar rajah. Ada set A, set B, set C, set D, set E. Set A tadi dengan menggunakan ketiga-tiga teori tadi membentuk satu konseptual. Dalam satu, maksudnya dia tak ada IV, tak ada EV, dia macam satu je. Jadi satu IV je. Sebab ada satu kajian, dia tak ada kajian hubungan. Dia ada satu je. Boleh ataupun tidak. Ada satu kajian yang menggunakan tiga teori tadi, tapi dia bangunkan konseptual. Katakan ada tiga teori, dekat konseptual dia disatukan, jadikan satu je, tapi dia tak pakai tiga-tiga teori. Konseptual tu cuma pakai dua saja. Boleh atau tidak? Set yang ketiga yang mana menggunakan ketiga-tiga teori, tetapi dia akan buat satu model yang katakan ada IV dan DV saja, tetapi IV dan DV itu hanya melibatkan teori A dan teori C. Kemana teori B? Adakah tanpa melibatkan teori B dalam konseptual dibenarkan dalam research dia? Walhal dalam teori ada sebut menggunakan ketiga-tiga teori. Set yang keempat yang saya sebutkan tadi, dalam satu formula ubah dia ada IV, dalam satu konstruk tu dia ada boleh jadi IV, dia boleh jadi DV, dia boleh jadi mediating. Sejauh mana teori A, B, C tu, teori A jadi IV, teori B jadi mediating, teori C jadi DV, dibenarkan pembangunan kerangka konseptual sebegini rupa. Yang terakhir, sejauh mana ketiga-tiga teori tadi, teori A, teori B dan teori C akan membentuk satu konseptual. Jadi sebagai set dengan subset, dan ketiga-tiganya bersatu dalam kerangka konseptual, saling bekerjasama, saling berkait dan saling berhubungan, saling lengkap dan melengkapi. Jadi pilihlah antara set A, B, C, D dan E. Manakah set yang bersesuaian untuk dijadikan kerangka konseptual kajian? Sila beri justifikasi. Okey. Kemudian saya tunjukkan juga dalam slide ni untuk kerangka konsep dan conceptual framework ni. Okey, kerangka konseptual dan topik asas konsep tu dalam piramid. Itu saya letak juga gambar piramid terbalik ni supaya nak tunjuk kita dah sampai huraian tentang teori dan kerangka teori, dan now saya ubah sesuai sikit gambar rajah ni untuk menjelaskan kita sekarang dah sampai pertengahan di mana kita dah buat kerangka konsep. Kerangka konsep tu dah duduk bawah daripada kerangka teori. Jadi kita pengenalan dan overview dah settle. Kemudian kita dah tahu pemilihan teori dan kerangka teoretikal. Kita dah bincangkan pelbagai elemen-elemen dan beberapa konsep-konsep tadi. Boleh datang daripada teori sokongan, model-model, daripada dasar dan polisi, daripada penanda aras, daripada industri kod etik ataupun kod praktis dengan best practice. Okey, sehingga last sekali dekat bahagian ini untuk hari ini kita nak mampu untuk propose kepada kerangka konseptual. Okey, bila saya sebutkan komponen dan elemen yang berada dalam conceptual framework ni, ada kajian yang panggil pemboleh ubah, ada yang panggil factors, ada yang panggil elements, ada yang panggil construct, ada yang panggil tema, ada yang panggil practices. Persoalan dia timbul sekarang, macam mana pula nak pilih teknik macam mana pula nak tahu teknik pemilihan variables, pemilihan konstruk, pemilihan elemen tadi. Jadi saya ada sediakan juga template. Okey, saya ada sediakan juga template. Ada dua contoh template. Tengok kesesuaian. Satu template ni yang saya tulis ni template untuk pemilihan pemboleh ubah kajian A. Saya bincangkan semua kajian lepas. Okey, semua kajian lepas.
Okay, saya masukkan A sampai Z. Ni contoh dalam Word saya bagi. Bukan senang nak buat template ni. Saya mengambil banyak masa, banyak hari untuk siapkan. Nak buat senang, nak fikir sampai ke sini tu ambil masa. Jadi dengar saya punya penerangan ni, saya takut nanti ada yang tanya kenapa saya pakai 1 titik, 2 titik, 3 titik. Saya jelaskan dalam template ni. Okey. Kita ada 9, kita ada sampai Z, A sampai Z, maksudnya 26 authors, 26 kajian. Okey, setiap 26 kajian tu akan menggunakan beberapa pemboleh ubah. Setiap A akan guna beberapa pemboleh ubah yang berbeza dan kuantiti dia juga berbeza. Maksudnya ada 26. Okey, ada 26. Jadi secara summary-nya, keseluruhan pemboleh ubah kajian ini, topik ini, katalah X ni, kajian X ni menemukan 13 pemboleh ubah ataupun 13 factors. Okey, 13 factor. So saya nak count, okey, faktor 1 atau pemboleh ubah 1 ada beberapa ramai A sampai Z 26 ni, ramai 26 researcher tadi, siapa yang cover faktor 1? So saya last kali belah kanan tu saya total count, oh ada 9. Faktor 2 daripada 26 researcher tadi, siapa yang cover? Siapa yang guna dalam kajiannya gunakan pemboleh ubah ini? Jadi saya count. Okey. Kaedah ini ramai juga supervisor dan penilai agree kaedah ni, di mana membuat keputusan pemilihan variable adalah pemilihan variable yang bersesuaian dan kerap digunakan oleh kajian-kajian lepas. Jadi framework ataupun template ni menjadi sokongan kita supaya panel jelas, the way kita decide buat pembuatan keputusan kita, memilih variable-variable ni sesuai dalam kajian berdasarkan jadual ini, jadual atau template ini. Jadi yang kalau contohlah saya ambil 10 yang tertinggi itu, inilah yang menjadi pemboleh ubah kajian. Memang betul kita boleh cover semua, tapi kita kena bagi justifikasi yang relevance kenapa kita nak bagikan 10 kan. Yang selebih itu boleh dicadangkan untuk kajian yang akan datang. Sejak research dia ada masalah sendiri, ada persoalan kajian sendiri. So kita tak mungkin ambil semua, kita ambil yang mana-mana yang relevan. Dalam research ada limitation. Ingat tu, tak semestinya kita ambil semua. Okey. Kan saya sebutkan tadi, dalam teori kita tak boleh cacat atau tempangkan dia. Rangka tetap rangka. Kalau rangka tu ada ABC, kita tetap kena ada ABC. Kalau nasi goreng USA kan, nasi goreng USA. Kalau kita order nasi goreng USA, sampai pula makanan kita tak sampai USA. USA tu maksud dia udang sotong ayam. Ni bukan nasi goreng USA ni. Nasi goreng USA mesti ada udang, mesti ada sotong, mesti ada ayam. Jadi teori nasi goreng USA ni dah salah. Tak kisahlah udang belang ke, udang limau ke, udang tumpuk, yang penting udang. Tak pentinglah sotong tu sotong panjang ke, sotong kurus ke, sotong pendek ke, sotong gelap ke, sotong cerah, jadi sotong. Biarlah ayam Turki ke, ayam Tanjung Malin ke, ayam segar ke, tak kisah. Janji dia ayam. Tadi itu jelas. Jadi kalau teori kata ada udang sotong ayam, kenalah udang sotong ayam. Tapi udang tu macam mana, sotong tu macam mana, ayam macam mana, yang itulah pentingnya konsep. Inilah penting template ni. Tengok kajian-kajian lepas, apa pemboleh ubah yang dipakai, apa udang yang sesuai, apa sotong yang sesuai, apa ayam yang sesuai. Okey, ini satu template kita berdasarkan 26 kajian lepas. Ni tak adalah, ni subjektif, saya nak tunjukkan dalam frame je. Sebab A sampai Z kan 26. Okay, saya tunjukkan sampai 13 faktor, dia boleh sampai 30 factors pun. Tetapi ingat slide saya tadi, apa saja keputusan yang kita nak buat tadi, dia dapat beri makna, penjelasan, perkaitan dan saling berhubungan dalam kajian kita ni. Jadi tu kena faham. Dan seterusnya semua decision yang kita ambilkan tadi, kalau you masih ingat di awal saya kata dari segi nak tahu gelagat manusia, dari segi budaya, dari segi pembuatan keputusan dia yang dapat beri manfaat kepada individual, kerajaan, masyarakat dan industri. Yang penting dia bersama-sama ke semua elemen tadi dapat menjawab problem statement, research question, research objektif dengan hipotesis. Jadi memang last kali saya bagi tips saya sama je, cuma saya nak tahu jawapan ni supaya konsisten. Apa saja kita buat, ni sebab dia. Okay, template yang kedua dia berbeza sikit. Yang ni yang kita akan practice. Saya tak nak mengejut, saya tak nak you all terkejut dengan template ni. Sebab tu saya bagi satu. Last nanti hari yang terakhir nanti kita akan combine ke semua tu jadi satu set template. Nanti saya akan explain. Saya sekarang ni nak you all ikut dulu. Ada ikut outline 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Nanti next class saya akan bagi
outline bab 2. Saya tak nak bagi awal-awal. Nanti kita dah start discuss. Kenapa outline ni macam ni? Bagi saya deliver satu-satu, lepas tu nanti kita bincang. Sebab tu saya tahu ramai yang kata kenapa saya tak bagi tu, kenapa tak bagi ni. Ikut proses lah 2.1, 2.3. Nanti kita last kali nanti kita ada satu sesi perbincangan. Kita akan diskusi kenapa jadi macam ni, kenapa format universiti macam ni, aku punya supervisor nak macam tu. Nanti kita bincang setelah semua perkara asas, semua perkara penting kita dah cover. Okey. Yang kedua, template untuk pemilihan pemulih ubah kajian B. Okey. Saya ambil konsep yang sama, senaraikan semua faktor atau pemulih ubah ni dalam Excel. Saya letaklah pemulih ubah A sampai pemulih ubah J. Okey, dan saya letak juga beberapa kajian-kajian lepas. Saya letak nama huruf A. Ali, Abu, Atan dan Atin, Ahmad, Azhar, Amir, Abdullah et al, Azlan et al, Azran et al, Azmil et al. Okey. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi kat sini sama je konsep dia, cuma saya tambah baik sikit. So kita boleh tengok pemulih ubah, kita type lah penama pemulih ubah tu, jadi kita tick, kita dapat total. Cuma saya ada tambahan justifikasi. Tambahan justifikasi tu untuk kita sebagai researcher. Okey, kalau ikut Ali ni dia cuma pakai 3. Kalau Abu ni pakai 4. Ingat tak dalam literature review saya sebut? Bila literature review dia akan menemukan kelompongan. Bila aku buat perbandingan macam ni, bawah tu tambahan justifikasi. Kalau aku nak pakai 7 yang aku nak pakai ni tak ada satu pun daripada Ali dengan Azmil tadi, tak ada siapa pun pakai 7 tu. Jadi apa you dapat? Jadi you dapat satu perkembangan, extension. Mana sebelum ni kajian cuma pakai 6, you pakai 7. Jadi kenapa you pakai 7? Sebab you buat perbandingan sampai Azmil ni memang kalau tengok kan secara integrasi sinergi dia memang boleh propose 7. Okey, tapi kena ingat benda ni kena alignment. Kalau aku nak pakai 7 pemulih ubah ni, bertepatan tak dengan teori tadi? Kita check. Lama tak boleh ni, sebab teori tadi cuma pakai 2. Kalau aku nak pakai 7 pemulih ubah ni, aku kena pakai 3 teori. Nampak tak? Kat sini lah, bila tadi kita dah ada teori, bila kita buat tengok pada kajian-kajian lepas, literature review, kita akan nampak bahawa ada lagi berapa perkara yang aku kena top up ni. Jadi mungkin aku kena reducekan variable. Jadi bila reducekan variable, sama je dengan kajian si Abu ni. Kalau aku buat macam ni, Abu pun pakai 2-3 teori ni. Apa beza antara kajian Abu dengan aku? Samalah pula. Kat situlah seorang researcher kan. Bukanlah saja-saja kita nak cari gap yang kita berbeza dengan orang lain. Kita nak beritahu masalah dah berbeza. Macam sekarang ni masalah COVID-19, situasi dah berbeza. Dulu kita berniaga, orang gebut-gebut nak buka cawangan di Bangi, cawangan di Tanjung Malim, cawangan di Bangsa. Cuma sekarang dah pening, nak bayar duit sewa kedai pun dah pening dah sekarang ni. Orang pun dah tak pergi ke kedai. Jadi you kena ubah strategi perniagaan. Sama juga dalam situasi ni, orang buat research sebab dekat problem statement, isu dia dah lain. Tema dia dah jadi lain. Jadi of course kita dalam buat penyelidikan tu, tak semua orang akan gunakan teori yang sama, dan tak semua orang akan gunakan pemulih ubah yang sama. Sebab tu justifikasi tu penting. Sebab tu dalam template ni saya letak justifikasi. Cuma yang template awal tadi tu ada titik-titik tu. Nanti titik-titik tu just saya nak explain kenapa ada setengah-setengah kajian ni, refer balik template pertama tadi kan. Ada setengah-setengah kajian dia istilah hampir sama. Contoh dia dalam bidang kualiti. Okay, kita cari kajian, nak cari siapa yang study pasal quality management. Kita punya topik kajian adalah pengurusan kualiti. Tetapi bila refer kajian literature, ada orang pakai quality management, ada yang pakai total quality management, ada yang pakai quality initiative, ada yang pakai quality improvement. Tapi semua buat benda yang sama, tapi istilah tu beza-beza. Jadi sebab tu saya pakai satu titik. Contoh kat sini, yang satu titik tu maksud dia quality management. Titik yang kedua tu dia guna total quality management. Yang ketiga tu dia letak quality initiative. Jadi saja buat macam tu. Jadi kalau saya titik tu, kajian ni pakai juga tapi dia satu titik, maksudnya dia ada quality management. Kajian ni pakai quality management, tapi tak kisahlah quality management ke, total quality management ke, quality initiative ke, tiga-tiga ni benda yang sama. Okey, yang tu you kena buat definisi operasi you nanti kat bab 1. Cuma dekat sini, sebab tu titik tu dapat tunjukkan berbeza. Bukan saja-saja buat 3 titik, kena faham istilah akademik dan kadang-kadang istilah industri benda sama, tapi representation atau term tu dia berbeza. Sebab tu pentingnya definisi operasi tu kita kena jelas masukkan. Apa maksud quality management? Quality management, you kena jelas lah. Sebab kalau you memang pakai total quality management dan quality initiative, sebenarnya QQM
quality initiative dan quality management adalah benda yang sama dalam kajian ini. Walaupun dekat luar tu dia berdebat, berbeza, tak apalah. Sekarang ni tesis kita. Jadi tesis kita kena buat satu definisi operasi supaya orang yang baca tesis boleh ikut, boleh mengikat kefahaman dia orang tentang ini dia punya code research dia memang maksud quality management yang ni. Jadi bila tengok literature review baru kita faham, patutlah rupanya dalam kajian ni memang dia refer semua je, quality management ke quality initiative ke total quality management tu dianggap satu benda yang sama. Okey, nanti template yang pertama dan template kedua ni dalam slide ni memang saya screenshot je. Saya akan bagi juga yang original dekat Excel, yang dekat Word. Nanti kita tengok. Saya tahu saya ada banyak benda nak bagi kat template, cuma saya kata nanti hold dululah sebab 2 hari lagi nanti kita akan bincang berkaitan kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka kajian. Bila dah faham sampai kerangka kajian saya bagi semua. Dengan online bab 2 dengan lagi beberapa template. Sebab bila kita dah integrate ketiga-tiga tu, cara kita nak absorb dan aplikasi kita lebih mudah faham. Okey? Ini kadang-kadang saya terlepas, tutup je. Just ada sedikit tips. Kenapa perlu banyak konsep dalam kajian? Yelah, pakai banyak model lah, sekejap polisi lah. You nak kena faham ini sebab kita rigorous dalam research. Kita tak buat research untuk individual. Kita tak buat research untuk golongan akademik yang lepas-lepas, berdasarkan penyelidikan postgrad atau penyelidikan pensyarah yang lepas-lepas. Kita kena dunia dalam realiti. Kita buat research bukan hanya untuk orang akademik. Kita buat research untuk negara kita, yang dipanggil sebagai political, menstabilkan politik dan pentadbiran negara. Yang dipanggil politik lah. Jadi ada dasar-dasar dia polisi-polisi. Jadi kita tak boleh terlepas pandang benda ni. Kita buat sesuatu kajian tu memang setiap practitioner dia, praktis dia mesti ada industri. Jadi sebab tu kita kena relatekan dengan dokumen-dokumen yang berlaku dalam industri. Termasuk dengan organisasi lah. Of course, yang last sekali untuk dari segi kesejahteraan, quality of life, kita mesti kaitkan dengan komuniti dan masyarakat. Apa saja yang kita buat, manfaat penyelidikan akan jatuh pada masyarakat dan komuniti. Kita juga masyarakat. Walaupun kita researcher, kita juga masyarakat. Limpahan kepada diri kita dan masyarakat dalam komuniti. Jadi, persoalan nanti dia tanya, kenapa perlu banyak konsep dalam kajian? Soalan kedua, kenapa kerangka konseptual macam sama je, ibarat macam nak kembangkan kerangka teoretikal? Kadang-kadang soalan penilaian dia nak perangkap kita. Dia tanya, kenapa you punya kerangka konseptual sama je macam kerangka teoretikal? Sebenarnya memang patut sama. Sebab tu research dia sebenarnya dia daripada satu titik, daripada satu zarah, dia berkembang hingga menjadikan satu contribution atau satu output yang jelas. Jadi kita mulakan daripada asas teori itu. Jadi bila kata kerangka konseptual ibarat sama macam kerangka teori itu, okeylah. Yang jadi pening, kenapa you punya kerangka teori dengan kerangka konseptual berbeza? Dengan confident kita jawab, memang dalam research kerangka konsep dengan kerangka teori adalah berbeza. Saya baca buku memang kata dua berbeza. Berbeza dari segi pengistilahan. Tapi kalau kita tengok kerangka konseptual, kita lihat kerangka teori, you ni sebenarnya pakai frame daripada kerangka teori, jadikan asas ilmu. You nak kembangkan, you nak sokong teori ni untuk era ni, milenia ini. Jadi you bacalah macam-macam sumber literature review dan dokumen tu, supaya konseptual ni menjadikan kajian kita lebih jelas. Kalau tengok kajian kita hanya tengok pada kerangka teoretikal, kita kau kepala, macam mana teoretikal ni boleh menjawab ke semua aku punya problem statement kepada objektif. Walaupun kita memandu kerangka teori kita kepada menjawab setiap problem statement, research question dan research objektif dan hipotesis, tetapi dia kelabu-kelabu lagi. Tetapi kalau kita melihat kerangka konseptual, kita tengok letak persoalan dan objektif di kiri dan kanan, kita akan nampak makin jelas. Daripada kerangka teori tadi bagi pada kerangka konseptual, aku nampak dia ada kejelasan, lebih jelas. Dan aku nampak macam mana konseptual ni dapat menjadikan satu yang jadikan pemandu kita tu sebagai mendasari kajian kepada setiap nak menjawab kita punya semua research question tu. Tapi macam kena extend sikit lagi. Sebab tu dalam research ada orang yang stop sampai kerangka konseptual. Sebab kerangka konseptual tu dah jelas, boleh menggambarkan clear betul-betul, crystal clear, dan nampak bahawa kita punya konseptual boleh jawab research question. Tetapi ada research yang especially yang suka main hubungan effect ni, association ni, yang ada mediating, moderating, effects dan hypothesis ni, dia tak cukup kerangka konseptual. Dia kena ada satu lagi kerangka kajian.
ni hipotesis A to C ni, mana literature review dia? Kan? Orang tanya, ni setiap kalau ada 35 hipotesis, mana literature review 35 hipotesis? Bila berbicara berkaitan dengan tu, wajib. Dalam kajian dia perlu ada satu lagi kerangka, dia panggil kerangka kajian. Bukan wajib lah, tengok kesesuaian lah. Kalau saya sebutkan tadi kerangka konseptual dia dah jelas, tak perlulah. Okey, ada juga yang pakai kerangka konseptual dan mediating pun jelas, tapi ada yang belum jelas, kita perlu ada satu lagi kerangka kajian. Nanti saya akan lukis satu gambar rajah untuk menjelaskan antara next class lah yang ada kaitan kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian. Okey, kemudian kenapa kerangka konseptual kajian ada satu saja? Kenapa ada satu saja? Kenapa tak banyak? Bukankah kalau you bangunkan kerangka konseptual jadi rujuk pelbagai model, kenapa you tak jadikan banyak kerangka konseptual? Ni soalan provokasi. Okey, dalam kes ni memang kita akan menghasilkan, kita akan refer pelbagai maklumat, tetapi semua benda tu nak menyokong kerangka teori. Jadi kerangka konseptual kita adalah satu saja. Mungkin saya terlepas pandang, tapi kebanyakan kajian dalam sains ataupun social science, biasanya kita untuk memandu kajian kita ni, kita ada satu saja konseptual kajian yang jadikan satu set lah kan. Walaupun dia luas, ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sebagainya, tapi dia ada satu set, jadi satu sahaja. Okey, kalau semua tanya soalan ni, kenapa perlu banyak konsep dalam kajian, kenapa kerangka konseptual sama ibarat macam nak berkembangkan kerangka teoretikal, kenapa kerangka konseptual hanya ada satu saja? Ini jawapan dia. Mohon maaf Prof, saya pilih konsep dan lakarkan dan bangunkan rajah untuk kerangka konseptual ni kerana dia bersesuaian dan boleh menjelas dan menjawabkan penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian dan hipotesis kajian berdasarkan sumber-sumber yang relevan dan daripada dapatan-dapatan dari kajian lepas. Itu justifikasi dia. Lepas tu tambah lagi lah dengan citation apa. Tapi umumnya apa saja yang kita buat tu kena cakap dia bersesuaian, dia bertepatan dengan sumber dokumen dan daripada kajian-kajian lepas untuk menjawab kesemua bahagian penting dalam research, iaitu problem statement, objektif, research question, hypothesis. Kadang-kadang saya sebut empat-empat, tapi sebenarnya kalau you sebut satu pun dah okey dah untuk menjawab research question atau nak menjawab research objektif. Okey. Itu saja untuk malam ni, untuk perkongsian kerangka konseptual, atau kita belajar konsep dulu, apa itu konsep dan kemudian kerangka konseptual. Kita pun tak boleh lama lagi sebab kita nak masuk solat isyak dan solat tarawih. So saya lagi sekali saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, menunaikan ibadah di bulan Ramadan ni, berpuasa. Mohon maaf dari pakcik, mohon maaf zahir dan batin kalau ada kesilapan. Dan semenjak pula bila kita dah masuk bulan Ramadan ni, kita kena pandai-pandai bahagikan masa. Saya tahu makin jadual kita makin penuh dengan aktiviti harian kita bila berhadapan dengan COVID-19 ni, dan kemudian kita masa sama kita menunaikan ibadah, so kena lebihkan ibadah. Masa yang sama carilah curi-curilah masa untuk kita belajar juga, tulis tesis ni. Pembelajaran harus teruskan, niat pakcik untuk bantu pakcik kena teruskan. Jadi cuma kita jadual kita dah berganjak sikit. Saya tahu mungkin total views dan perbincangan nampak mungkin perlahan. Saya faham kita dah masuk bulan Ramadan, tapi kita teruskan lah bagi bila you free refer lah. Kalau tak sempat tengok pukul 10 malam video ni, tengoklah video pada waktu-waktu yang lebih sesuai dengan sebelum tidur dan sebagainya. Mungkin perbincangan saya tak boleh nak ubah pada waktu lain sebab kelas pun dah pukul 10 kan, habis video pun pukul 11 lebih. Nak buat perbincangan mungkin nak bersiap untuk sahur dan sebagainya. Jadi untuk perbincangan pun saya tak boleh lewatkan pukul 3 tu. Saya rasa dah ideal lah. Saya tahu ada orang nak masuk awal, tapi saya rasa saya tak boleh lanjak lebih lewat. Jadi pukul 3 hingga pukul 5 tu perbincangan yang ideal, sebab pukul 5 sempat lagi lah. Macam family saya tu pukul 5 kita kelang kelibut lah kat dapur tu masak sama-sama. Okay? Jadi sekali lagi jangan jadikan bulan Ramadan ni sebagai bulan yang menyekat kusa kita. Jadi semua perbuatan dan effort yang kita lakukan pada bulan Ramadan ni akan dapat dilipat gandakan manfaat, termasuk juga dengan ilmu. Jangan lupakan hal-hal ibadah kan. Masa yang sama curi-curilah masa untuk hal dunia ni, untuk memantapkan sebagai tesis. Paling penting bagi saya untuk terus kekal dalam menulis tesis ni adalah kena konsisten. Dia tak perlu banyak tapi konsisten. Kalau hari tu boleh menulis satu hari satu perenggan, teruskan walaupun di bulan Ramadan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf pakcik kalau ada sebarang kesilapan. Mungkin baca slide tadi mungkin ada yang sangkut.
penjelasan tu mungkin yalah tengah cerita A lompat ke B. Minta maaf atas kekurangan yang ada pada pakcik. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.